Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaannya, dengan bantuannya, dapat kita duduk bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung lagi bacaan kitab kita yang mengandungi riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menceritakan tentang pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di bawah tajuk hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang panjang. Kita baru baca separuh sebelum ni. Malam ni kita akan sambung sedikit lagi insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yadkhuluna ruwadan ay tullaban wa la yaftariquna illa 'an dawaqin wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'ala al-khairi. Sambungan daripada hadis yang telah dibacakan pada sebelum ini, yakni sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah. Sebelum ini telah pun disampaikan melalui hadis ini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan bahagikan masa baginda. Semasa baginda berada di rumah, baginda akan bahagi masa kepada 3 bahagian. Satu bahagian adalah untuk ahli keluarga. Satu bahagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan satu bahagian lagi untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan bahagian yang baginda peruntukkan untuk diri baginda sendiri, baginda juga gunakan untuk buka peluang kepada para sahabat yang ingin datang menziarahi baginda, yang ingin datang belajar agama. Maka Nabi SAW beri keizinan untuk mereka datang. Dan sahabat-sahabat yang diberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sahabat-sahabat yang khas,
sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kemampuan untuk menerima ilmu daripada baginda dan menyampaikan kepada umat. Jadi sambungan daripada hadis ni disebutkan bahawa mereka akan masuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi, mereka datang masuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu orang talib, satu orang yang mencari manfaat, menuntut manfaat, sama ada dalam agama mereka ataupun dunia mereka, datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang ke rumah Nabi dengan permasalahan mereka, bertanya tentang agama. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi, diberi penerangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaftariquna illa an dawaqin. Mereka apabila berpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan keluar daripada bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka keluar dalam keadaan mereka telah dapat sesuatu daripada Nabi. Dan di sini disebut, satu, mereka dapat ilmu daripada Nabi. Yang kedua, mereka dapat bekalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut lafaz zawaq di sini, ialah orang yang diberi merasai sesuatu makanan. Diberi merasai sesuatu makanan. Maka boleh juga dikatakan bahawa mereka ini dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah mereka, di rumah Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beri ilmu, sampaikan ilmu kepada mereka. Dan mereka juga akan keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adillatan ay 'alal khair, menjadi orang-orang yang akan memberi petunjuk kepada orang ramai untuk perkara kebaikan. Mereka akan sampaikan apa yang mereka dapat daripada Nabi. Masalah-masalah yang mereka tanya, mereka akan sampaikan kepada orang ramai, kepada umat. Jadi itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di rumah. Peruntukan masa, satu untuk Allah, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk diri sendiri. Yang diri sendiri pun dibahagikan juga, satu untuk keperluan diri baginda dan satu lagi untuk selesaikan masalah umat. Qala fasa'altuhu an makhrajihi kaifa kana yasna'u fihi. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, saya telah bertanya kepadanya, yakni kepada ayah saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di luar rumah. Kaifa kana yasna'u fihi, apa yang biasa baginda buat semasa berada di luar. Qala, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzunu lisanahu illa fima ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan simpan lidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan simpan lidah baginda melainkan dalam perkara yang penting, perkara yang ada manfaat, yang ada keutamaan, yang ada faedah untuk umat, maka baginda akan cakap. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik. Kalau nak bercakap, cakaplah yang baik, yang ada manfaat. Paling kurang diri kita dapat manfaat dengan percakapan kita. Diri kita dapat manfaat, dapat peringatan. Contohnya, itu paling kurang. Ataupun Nabi kata, kalau tidak ada percakapan kebaikan yang kita nak cakap, awli yasmut, ataupun hendaklah dia diam, tak payah cakap. Sebab apa? Bila bercakap banyak ni, maka tak dapat tidak, kita akan terjerumus, tergelincir, cerita, masuk dalam cerita-cerita yang tidak sepatutnya, cerita-cerita yang tidak sepatutnya. Jadi itu keadaan Nabi SAW, bercakap pada perkara yang ada manfaat, yang ada kepentingan, yang ada kepentingan. Dalam syarah dia kata, fakana kathiras samti, baginda sallallahu alaihi wasallam banyak diam. Banyak diam, maknanya jika tak ada apa-apa keperluan untuk bercakap, maka Nabi akan diam, tidak bercakap. Susah juga nak diam. Susah nak diam. Tak kira lah budak-budak ke orang tua ke, sama, payah nak diam, dia bercakap. Kemudian bila bercakap, dia payah nak kontrol. Jadi ini sifat ni kena belajar ke? Kena belajar juga. Sekiranya tidak ada yang penting, maka kita diam. Khair. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap ataupun melakukan apa-apa, maka baginda akan jinakkan para sahabat yang ada bersama dengan Nabi. Yakni dengan percakapan Nabi, perbuatan Nabi, tindakan Nabi, maka mereka ni semakin mesra dengan Nabi, semakin sayang kepada Nabi. Ini akhlak Nabi. Wala yunafiruhum, dan baginda tidak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka lari, tinggalkan Nabi. Walaupun kadang-kadang apa yang mereka buat itu tidak betul, tapi cara Nabi SAW tegur dengan hikmah, dengan akhlak yang mulia. Sebab Allah SWT sebut pun dalam Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu keras sangat, lan faddu min hawlik, pasti mereka lari daripada kamu. Sahabat-sahabat, orang yang ada bersama-sama dengan kamu. Benda yang susah semua. Nak cerita senang, tapi nak buat tu susah. Cakapan. Wa yukrimu karima kulli qaumin, dan baginda akan memuliakan, menghormati karima kulli qaumin, orang yang mulia daripada setiap kaum. Yakni orang yang ada kedudukan. Contohnya dia adalah ketua kaum, datang kepada Nabi, Nabi beri layanan istimewa kepada dia. Sebab Nabi dalam satu hadis Nabi sebut, anzilin nasa manazilahum, hendaklah kamu letak manusia ni pada kedudukan mereka, pada kedudukan mereka. Ini layan dia dengan keadaannya. Dan wa yuwallihi alaihim, dan baginda akan menjadikan orang-orang mulia daripada setiap kaum ini sebagai wali, ini sebagai ketua untuk mereka. Kalau mereka datang ramai, satu kumpulan daripada satu kabilah ataupun daripada satu kaum datang kepada Nabi, Nabi akan lantik dia sebagai wali. Ketua dia Nabi akan lantik sebagai wali. Ataupun kalau daripada kawasan yang besar, panggil sebagai apa, ketua kampung ke, gubernur ke, Nabi akan lantik orang.
Jadi amir, bahasa mudah dia. Kerana kebiasaannya adat orang-orang Arab ni, mereka ni memang daripada zaman sebelum Islam lagi yang telah diamalkan di dalam sesuatu kaum, kabilah, satu kaum, mereka ada dah orang dia, ketua dia tu, dan mereka ni akan ikut. Mereka ni akan ikut ketua-ketua mereka. Ketua dia kata apa, dia akan ikut. Biasanya dia akan ikut. Sebab tu Nabi SAW bila yang datang kepada Nabi ni ketua kabilah, ketua kaum, maka Nabi akan guna mereka sebagai salah satu jalan untuk orang-orang di bawahnya masuk Islam. Jadikan dia ketua. Sebab apa? Orang lain akan ikut. Wa yahdharun nasa wa yahtarisu minhum. Cuma Nabi SAW, walaupun Nabi bergaul dengan para sahabat, Nabi bergaul dengan para sahabat, orang datang jumpa Nabi, Nabi layan tetamu-tetamu Nabi, dalam masa yang sama baginda SAW berwaspada dengan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi. Maknanya taklah maknanya terus bersama-sama. Maksud berwaspada ni, yakni Nabi tidak bercampur dengan orang ramai ni dengan begitu sekali sehingga menyebabkan hilang rasa haibah, rasa hebat, rasa tinggi Nabi ni pada orang tu. Sampai jadi macam bersaing, kawan, boleh gurau apa semua. Maknanya dia sampai satu tahap bila terlampau baik sangat, maka dia punya respect, penghormatan tu jadi kurang. Maka itu maksud Nabi berjaga-jaga, berjaga-jaga supaya orang-orang yang berada di sekeliling Nabi ini, mereka sentiasa ada rasa hormat kepada Nabi. Bukan kerana Nabi nak dihormati, bukan kerana Nabi nak dihormati, tetapi oleh kerana sekiranya orang-orang yang bersama dengan Nabi, yang berjumpa dengan Nabi, mereka ni tidak hormat kepada Nabi, maka perbuatan tu boleh menyebabkan mereka ni dapat masalah. Sebab apa? Nabi ni kekasih Allah. Kalau Nabi murka, Nabi marah, Allah marah. Allah marah. Bila Nabi tak suka, Nabi puasa hati, Allah pun marah, murka. Allah tak suka. Sebab tu Nabi nak jaga supaya para sahabat yang ada sekeliling Nabi tidak mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjaga-jaga. Setiap tindak tanduk Nabi SAW Nabi jaga. Yakni tidak berlebihan. Nabi bergurau juga. Tapi gurau dengan cara yang tidak berlebihan. Satu orang sahabat, dia sakit mata. Satu kali dia datang makan bersama-sama Nabi SAW, makan buah kurma. Sakit mata. Biasa sakit mata ni panas dalam. Makan buah kurma panas juga. Nabi tanya kepada sahabat ni, wahai sahabat, kamu sakit mata makan buah kurma? Jadi sahabat terjawab, saya makan guna mata hendak sakit. Ibu lah. Nabi senyum. Jadi Nabi ada bergurau, tapi dengan batasan, ada dia punya batasan dia. Jadi gurauan tu kita sendiri pun, sesama orang Islam perlu jaga. Setiap orang ni dia ada dia punya kehormatan diri dia. Jadi kita walaupun dalam keadaan apa sekalipun perlu jaga.
supaya orang tidak hilang rasa hormat kepada kita, tidak hilang rasa hormat kepada kita. Kita duduk seorang-seorang tu kita tahulah siapa diri kita, macam mana keadaan kita. Tapi bila bersama dengan orang ramai, jaga. Penting. Min ghairi an yatuya an ahadin minhum bishrahu wala khuluquhu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda berjaga-jaga ketika bergaul dengan orang-orang yang datang kepada Nabi ataupun orang sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi ketika berada di luar rumah. Dalam keadaan bergaul macam tu, Nabi berjaga-jaga, tetapi Nabi punya jaga-jaga ni tak ada seorang bersedar. Kerana Nabi SAW dalam keadaan Nabi berjaga-jaga kawal tindakan Nabi SAW min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu, tanpa Nabi halang. Nabi tidak halang sesiapa pun daripada orang-orang itu keceriaan wajah Nabi SAW. Maknanya tak ada satu orang pun yang akan sedar bahawa Nabi SAW ni kontrol je, kawal, tidak berlebihan. Kerana Nabi sentiasa ceria bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi. Siapa sahaja yang datang kepada Nabi, dia akan rasa bahawa dialah orang yang paling mulia. Siapa sahaja yang datang kepada Nabi, tak kira lah siapa dia pun, dia akan rasa dialah orang yang paling mulia. Sebab Nabi layan dia begitu sekali, dengan begitu ceria. Dan juga akhlak-akhlak Nabi SAW yang mulia, Nabi tak halang. Walaupun yang datang tu orang yang jahat. Satu ketika datang satu orang yang daripada jauh, dia datang, Nabi bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata dia ni orang jahat, dia ni orang jahat, bi'sa binul ashirah. Dalam keluarga dia, dalam kabilah dia ni orang buruk, orang yang tidak baik. Tetapi apabila dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercakap dengan dia dengan lemah lembut. Nabi bercakap dengan dia dengan lemah lembut, sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha rasa pelik. Tadi kata orang jahat, tapi bila cakap orang yang baik, dengan lemah lembut cakap. Maka selepas orang tu pergi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi Rasulullah, tadi orang kata dia tu orang jahat, tapi bila sampai dekat Tuhan cakap baik-baik pula, cakap dengan lemah lembut, macam mana tu? Nabi kata, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang tidak baik, orang yang jahat ni ialah orang, saya tak ingat dia punya kata-kata, lebih kurang dia punya mafhum dia. Orang yang jahat ni ataupun orang yang tidak baik ialah orang lain tinggalkan dia kerana keburukan yang ada pada dia. Orang lain tinggalkan dia kerana keburukan yang ada pada dia. Disebabkan dia punya sifat yang tidak elok, orang datang jadi lagi. Ini orang jahat. Dia punya sifat tu dia punya sifat lah, tapi sifat kita jangan jadi macam dia. Masya-Allah. Kita tengok satu orang mungkin nampak dia jahat, tapi bila dia bermuamalah dengan kita, jangan kita jadi jahat macam dia juga. Tak kena. Dia punya jahat tu, dia punya keburukan dia tu, itu dia punya cerita. Tapi bila dia bermuamalah dengan kita, janganlah keburukan dia tu menyebabkan kita buat buruk pula kat dia. Nabi dah ajar kita. Hatta orang munafik
orang munafik zaman Nabi, mereka ni memang terang-terang tak Islam. Orang munafik, Allah Ta'ala turunkan ayat dah siap bagi tahu. Wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Surah Munafiqun Allah Ta'ala turunkan, beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terang bahawa orang munafik ni tipu je. Zahir je kata dia ikut Nabi, dia Islam, beriman, tapi dalam hati kufur, tak beriman. Nabi tahu, tetapi Nabi sedikit pun tidak pernah marah ataupun tidak pernah menzahirkan ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Walaupun para sahabat yang lain marah ni, Nabi tak. Nabi tidak. Sebab dia jahat tu dia punya jahat, kita jangan jadi jahat, insya-Allah. Jadi dia jadi macam satu refleks, tindak balas yang semula jadi. Biasanya bila kita bermuamalah dengan orang yang baik, yang bagus, kita jadi baik. Tapi bila kita tak suka dengan satu orang tu sebab keburukan dia ke apa ke, bila muamalah dengan kita jadi lain. Ini tak kena. Sepatutnya kita kena kekalkan sifat-sifat yang baik yang ada pada diri kita. Mana tahu sifat yang baik ini jadi sebab untuk dia berubah. Itu satu dakwah juga. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Wa yatafaqqadu ashabahu, dan Nabi akan bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat-sahabat yang tidak hadir. Lama tak nampak, Nabi tanya, mana cerita keadaan dia? Bahasa dipanggil tafaqqud. Nabi tanya, mana tak nampak si fulan? Mana tak nampak si fulan? Tanya keadaan. Wa yas'alun nasa 'amma fin nasi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan bertanya orang ramai apa keadaan yang sedang berlaku di kalangan mereka. Nabi akan tanya. Nabi nak tahu, bukan nak cari keaiban, tetapi supaya sekiranya ada perkara-perkara buruk, perkara buruk itu tidak melarat, tidak menjadi semakin buruk, tidak menjadi semakin teruk. Nabi tanya. Ini khusus untuk orang-orang yang ada amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin kumpulan kampung ke apa sebagainya. Dia kena tahu, dia kena ambil tahu apa keadaan yang sedang berlaku di kawasan semua sekali, dan fikir macam mana nak selesaikan, macam mana nak selesai, bertanggungjawab. Ini Nabi SAW tunjuk. Nabi tanya. Nabi bukan tanya orang-orang yang khusus. Nabi tanya yas'alun nasa. Nabi tanya orang ramai. Nabi tanya orang ramai, apa yang sedang berlaku? Ini macam mana? Apa yang berlaku? Kalau tak tanya, maka dia kemungkinan disebabkan tidak ada tindakan dibuat, maka mudarat tu makin parah, kerosakan tu semakin teruk berlaku di kalangan orang-orang yang berada di bawah kita. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi, dan baginda akan memuji perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik Nabi akan puji. Siapa buat baik, Nabi puji. Ini pun satu perkara yang Nabi ajar kepada kita. Kalau orang buat baik, kita kena suka. Kita kena beri galakan. Kalau lihat dalam skop yang lebih kecil, dalam keluarga kita, anak-anak kita buat benda baik, buat benda molek, kita bagi pujian kepada mereka. Bagi pujian pada anak-anak, puji.
Pandan bagus buat gini, bagi puji dan bagi kelebihan. Orang buat gini, apa kelebihan dia? Bagi kelebihan. Nabi kuatkan puji-pujian Nabi SAW dengan dalil-dalil. Nabi datangkan hadis, Nabi kata buat macam ni, macam ni. Wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhihi. Nabi SAW mengeji ataupun mencela perbuatan-perbuatan yang buruk dan beritahu kepada para sahabat bahawa ini perbuatan yang hina. Beritahu kepada sahabat, siapa buat gini. Sama juga kalau anak-anak kita ada buat benda yang tidak baik, kita bagi tahu kepada dia, ini perbuatan ni tak betul. Islam tak bagi buat begini. Kalau buat gini, dalam hadis kata macam ni, bagi tahu. Mu'tadilul amri ghairu mukhtalifin. Tindak tanduk Nabi SAW ataupun apa yang Nabi SAW suruh kepada para sahabat adalah sesuatu yang mu'tadil, sesuatu yang pertengahan, sederhana. Maknanya semua orang boleh buat. Sebab sifat syafaqah, sifat sayang Nabi kepada umat ni, Nabi nak suruh sesuatu, Nabi fikir. Macam dalam hadis bersiwak, bersugi, Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau bukan sebab aku bimbang perkara ni akan jadi susah untuk umat aku, pasti aku suruh mereka bersiwak, bersugi setiap kali sembahyang. Suruh tu maksudnya suruh wajib. Wajib kena bersugi terus sembahyang. Tapi kerana Nabi kata saya bimbang, aku menyusah. Sembahyang 50 waktu Nabi terima ketika Mi'raj. 50 waktu minta kurang. Daripada 50 jadi 5 tinggal. Jadi apa-apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, perintah dia adalah sederhana, pertengahan. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yaminu. Nabi SAW tidak lalai ketika bersama dengan sahabat-sahabat, dengan orang ramai. Nabi tidak lalai. Tidak lalai maksudnya hilang fokus, hilang tumpuan daripada perkara-perkara yang penting. Lalai jadi lara gitu tak. Kenapa? Kerana bimbang orang ramai, mereka akan lalai juga. Bimbang orang ramai jadi lalai, sahabat-sahabat yang datang pun jadi lalai, sehingga mereka sepatutnya dapat ilmu daripada Nabi, tapi disebabkan kelalaian tu jadi tak dapat. Sepatutnya jumpa Nabi selesai masalah, tapi masalah tak selesai. Ataupun satu lagi, sehingga menyebabkan mereka ni terpesong. Jadi lagi likulli halin indahu atadun, ay syai'un mu'addun wa muhayya'un. Setiap benda ataupun setiap keadaan yang ada pada Nabi SAW, Nabi ada atad, yakni sesuatu persediaan yang telah disediakan untuk Nabi SAW. Nak perang, ada dah persediaan alat perangnya. Nak pergi ke mana-mana, ada dah persiapan untuk safarnya. Nabi ada buat persediaan. Bukan Nabi pergi gitu je tawakal.
Kan di tahap tinggi zaman sekarang nak pakai tawakal ya. Kena buat persediaan. Nak biasa kan, nak tawakal masuk biasa. Nak buat persediaan apa? Nak jawab apa? Buatlah persediaan dulu. Baca, barulah boleh lepas tu baru tawakal. Letak kenderaan di mana-mana, kita pun tinggal dengan kunci-kunci sekali situ. Apa tawakal Allah Ta'ala ada. Memang tak kena. Tambah dulu baru tawakal. Cara dia. La yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizu. Nabi tidak cuai daripada perkara yang hak dan Nabi tidak melampauinya. Alladhina yalunahu minan nasi khiyaruhum afdaluhum 'indahu a'ammuhum nasihatan wa 'adhamuhum 'indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azaratan. Orang-orang yang sentiasa dekat dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi adalah orang-orang yang terpilih di kalangan para sahabat, dan yang paling baik di kalangan mereka ialah siapa yang paling banyak bagi nasihat, siapa yang paling banyak dapat memberi manfaat kepada umat, siapa yang paling banyak, yang paling tinggi kedudukan di sisi Nabi SAW ialah orang yang paling banyak tolong orang. Ini orang yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Nabi. Nabi utamakan mereka. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.